Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang yang tamak itu tidak sepi dari berpura-pura dan bermuka-muka. Tidak mungkin bicaranya itu benar dan tepat. Akan tetapi bicaranya selalu semacam kulit yang kosong yang tidak ada isi padanya. Umpama gambar yang tidak bermakna. Orang yang tamak itu semua bicaranya kosong. Sama seperti hurufnya, iaitu ta, mim dan ain. Semuanya kosong. Wahai hamba-hamba Allah, berkata benarlah agar kamu berjaya. Orang yang bicaranya benar, cita-citanya tinggi hingga ke langit. Tidak akan membahayakannya apa kata orang. Kerana Allah sentiasa memenangkan perkaranya, yakni urusannya. Dan bila dia mahukanmu untuk sesuatu perkara, dibukakan jalan buatmu. Satu bicara yang datang dari orang yang buruk adabnya, maka inilah jawapannya. Benarnya ihwalmu menyebabkanku berbicara, dan dustanya bicaramu menyebabkanku berdiam diri. Ala kadar yang kamu bersedia membeli, aku menjual. Wahai ulang, kiranya benar ada padamu buah ilmu dan berkat ilmu. Tentu engkau tidak mahu mendatangi pintu-pintu para sultan untuk menanyakan kehendak nafsu syahwatmu. Orang alim yang sebenarnya tiada tergamak untuk mengetuk pintu-pintu rumah manusia. Sedang orang yang zahid pula tidak mungkin memakai kakinya untuk mengambil harta orang lain. Manakala orang yang mencintai Allah Ta'ala tidak ada pandangan sama sekali kepada selain dari Allah Ta'ala semata. Seorang pencinta yang benar dalam cintanya, jika menemui semua manusia, tidak sanggup dia memandang kepada mereka sekalian. Dia tiada memandang kecuali pada siapa yang dicintainya sahaja. Tidak pernah dipandang dunia itu besar di matanya. Dan mata hatinya juga tidak memandang akhirat itu juga besar, sebab tiada dipandang besar dalam mata batinnya melainkan Allah Ta'ala sahaja. Pakaikan akal kamu. Jika kamu tiada apapun, kerana kebanyakan kamu suka mengikut orang yang banyak bicara dan pandai bicara. Kebanyakan orang yang pandai berbicara, bicaranya hanya dari lisan mereka sahaja, tidak dari hati mereka. Jeritan orang munafik hanya dari lisan dan kepalanya, tapi jeritan orang yang benar datang dari hatinya dan batinnya. Dan hatinya berada di pintu Tuhannya dan batinnya masuk ke dalamnya. Dia terus menerus memekik di hadapan pintu itu sehingga dia dibenarkan memasukinya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada majlis yang ke-59 ini, Al-Imam Syekh Abdul Qadir menceritakan ataupun menyebut salah satu sifat yang buruk yang ada pada manusia yang membentuk segala sifat buruk yang lain, iaitu sifat tamak ataupun tamak. Bila mana seorang itu tamak, maka dia akan menjadi tasannu'an, berpura-pura hidupnya. Bicaranya bicara yang bohong dan pura-pura, hipokrit. Perbuatannya juga begitu.
dan segala yang datang daripadanya semuanya adalah perkara yang palsu dan sia-sia. Allah Ta'ala menarik daripadanya keberkatan usia dan harta, bukan keberkatan hidupnya, dek kerana sifat tamak. Tamaknya inilah menjadikan dia akan mengetuk pintu manusia, apatah lagi yang berkuasa di kalangan mereka, untuk mendapat bahagian-bahagiannya. Umpama mereka seperti anjing yang sentiasa terjelir, diberi minum menjelir, tidak diberi minum juga menjelir. Tidak pernah cukup baginya apapun yang ada yang dimilikinya, sehingga orang yang tamak hatinya ialah kosong, tidak punya apa-apa. Dia tidak benar dalam cintanya, dia tidak benar dalam persahabatannya, dia tidak benar dalam kehidupannya. Maka siapa pun yang bercinta dengan orang tamak, dia tak akan dapat kebaikan. Dan siapa pun yang menjadi sahabat orang tamak, dia juga tak akan mendapat kebaikan. Kerana orang tamak melihat semuanya mangsanya. Sifat ini adalah sifat orang Yahudi. Sifat ini sifat orang ini laknat oleh Allah SWT. Kalau itu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu melihat sifat tamak, semuanya kosong. Kalau kita eja tamak, ta jadi bulat kosong dalam tu, mim kosong dalam, ain yang disambung kosong, 3 kosong dalam tu. Sebagaimana kosongnya begitu dalam ejaannya, kata Syekh Abdul Qadir, demikian kosong kehidupan dia. Bila kita nak faham apa itu tamak yang menjadi bicara Syekh Abdul Qadir, yang menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan yang serius, yang fatal, kesalahan-kesalahan yang fatak, yang membinasakan. Maka tamak ini artinya keinginan seseorang memiliki sesuatu. Dia keinginan dia memiliki sesuatu tanpa sebab, tak ada sebab apa. Ya, kalau seorang dia nak kaya sebab dia nak tolong orang tu, nak tolong orang ni, maka ini kita tak sebut tamak. Seorang misal kata dia cari ilmu, dia tuk guru ini supaya dia faham satu masalah, kita tak panggil dia tamak. Tamak ni nak memiliki sesuatu tanpa sebab. Kalau dia kumpul harta banyak, sebabnya apa? Tak ada sebab, saja nak banyak. Dia kumpul aset banyak, kenapa? Tanpa sebab. Kan dia suka tengok banyak, dia nak banyak. Ini disebut oleh Allah alhaakumut takatsur. Mereka dilalaikan dengan sifat memperbanyakkan dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka dimasukkan ke liang lahat dalam kubur. Tamak dalam definisi para ulama ialah nak memiliki sesuatu tanpa sebab. Itu asas pertama. Bila dia nak memiliki sesuatu tanpa sebab, maka yang pertama, dia tak pedulikan hukum hakam. Tak ada. Dia tak ada istilah halang-halang dosa, tak ada. Ceritanya dia nak. Bini orang boleh dia nak. Dia tak cerita, dia tak ambil kisah orang kata haram bercinta dengan bini orang, mengorak dengan bini orang, haram. Tak, saya nak bini orang. Kalau saya kata saya nak, saya nak. Maka ini orang yang bila mana tamak, dia nak memiliki sesuatu tanpa sebab, sehingga pertama dia mengabaikan hukum hakam. Siapa pun mengambil sesuatu dengan mengabaikan hukum hakam, maka dia tamak. Yang kedua, yang berada dalam kaedah tamak ini, iaitu orang-orang yang mengambil sesuatu sehingga melalaikan dia daripada keutamaan dia. Maka ini tamak. Dia patut sembahyang waktu tu sebab nak dunia sangat, maka lambat sembahyang. Maka ini tamak. Dia melalaikannya daripada sesuatu yang jadi keutamaan. Dia patut pergi haji, dengan umur dia, dengan duit dia, tak, dia sibuk lagi projek. Maka ini tamak. Sebab ada keutamaan yang dilalaikan. Dia patutnya jenguk mak ayah dia, tak, dia nak dunia, dia nak. Keutamaan menjaga mak ayah dia abaikan, maka ini tamak. Dan yang ketiga, bila kita sebut tamak, dia menghabiskan usianya untuk mendapatkan sesuatu yang akan binasa berbanding sesuatu yang kekal.
Orang tamak sifatnya apa? Masanya untuk dunia jauh lebih banyak daripada masanya untuk akhirat. Maka dia ada sifat tamak. Kalau sebut majlis tu, majlis semua dia pergi. Tapi sebut masjid, surau, majlis semua tak ada. Kalau pergi pun setahun sekali lah Mauludur Rasul dia pergi. Itu pun sebab TV ada. Masuk TV, pergilah. Tamu VIP. Maka orang tamak, pertama dia tak akan peduli hukum hakam. Yang kedua, dia akan mengabaikan keutamaan. Yang ketiga, dia akan memperbanyakkan masanya untuk dunia ini. Maka sikit bahagiannya untuk akhirat. Yang keempat, orang tamak, dia sanggup berbalah dengan semua orang. Itu sifat dia. Dia tak ada apa yang disebut istilah toleransi. Tak ada. Maka semua orang adalah mangsa kemarahannya kalau dia tak memiliki benda tu. Dia boleh bergaduh dengan semua orang hanya dia nak dapat benda tu. Sehingga dia lupa nilai yang paling utama dalam berlaku baik kepada manusia. Wa ahsin, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berlaku baiklah pada manusia macam Allah berlaku baik pada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ajar akhlak, apa itu akhlak? Sebagai besar akhlak itu ialah cara muamalah kita dengan manusia. Kan itu orang tertarik dengan kepribadian Nabi SAW, dan punca Islam tersebar dengan cepat kerana akhlak. Kita dengan manusia, syarat muamalah ataupun kita sebut sebagai pelengkap muamalah ialah akhlak yang baik. Siapa pun mula dia bergaul dengan manusia, pertama yang dia perlu fikir ialah untuk tunjukkan bahawa dia akhlaknya lebih baik pada dia, pada orang yang dia muamalahkan. Kerana itu yang disebut dalam maksud fastabiqul khairat, berlomba buat baik. Bukan bila kita muamalah dengan dia kita tunjuk siapa paling jahat. Kita tunjuk siapa paling baik. Itu akhlak. Bila kita muamalah pada manusia, siapa yang boleh banyak beri manfaat berbanding orang lain. Saya dengan dia ni, saya ke dapat manfaat lebih banyak dari dia atau dia? Saya berlomba untuk jadikan diri saya banyak beri manfaat pada dia. Kalaupun tak sama. Kalau diberi macam sesuatu pada saya, maka saya doakan untuk dia. Jadi sama. Atau diberi sesuatu pada saya beri lebih baik apa yang diberikan pada saya, maka saya mengatasinya. Atau saya menunggu masa lain untuk bermuamalah dengan dia. Artinya dia hari ni baik, tolong saya menunggu satu masa. Kalau saya punya kelapang itu, saya pasti akan tolong balik dia. Maka itu namanya akhlak dalam pergaulan dengan manusia. Sebab tu orang yang berakhlak, dia sentiasa jumpa kawan yang ramai. Sentiasa. Sebab dia akan tunjukkan apa yang lebih baik. Kembali kepada sifat tamak. Maka kita dah sebut orang tamak, pertama-tama dia tak akan peduli hukum hakam. Yang kedua, dia akan lalai daripada keutamaan. Dan yang ketiga, dia akan menghabiskan banyak usianya pada perkara-perkara yang binasa yang melalaikan ini. Sebab itu seorang ulama namanya Wahab bin Munabbih, dia kata rukun kufur ada 4. Maksudnya 4 sifat yang akan membawa kepada kufur. Dia akan jadi kafir. Dia akan jadi kufur. Wa imma kufur nikmat, sampailah kepada kufur akidah. Yang pertama ialah sifat marah yang melampau. Dia akan menjadi rukun kufur. Yang kedua ialah sifat syahwat yang melampau. Syahwat. Dan yang ketiga ialah sifat takut yang melampau. Dia ni takut sangat. Dia takut ke orang kuat sangat. Sampai perintah Allah diabaikan. Dia takut. Orang suruh buka aurat, dia buka. Nanti kena buang kerja. Ustaz. Takut. Orang kata ni ambil rasuah. Nanti saya kena buang kerja. Ustaz. Ambil lah rasuah. Takut sangat ni dia boleh jadi kufur. Dan yang keempat ialah tamak. Tamak. Orang Arab sebut tamak, kita sebut tamak. Macam lembut sikit, tamak. Arab sebut tamak. Maka ini 4 rukun kufur yang boleh bawa pada kekufuran. Sebab itu dalam Islam, bila Rasulullah kata nak tahu kisah orang tamak, kalau ada sekandang kambing, lalu masuklah 2 ekor serigala yang kebuluran, maka dia pasti akan makan banyak kambing di kebulu. Tetapi bahaya lagi sifat tamak kan dia ambil semua.
Segala yang lapar, kalau kita sumbat letak dalam kandang kambing, dia lapar ni sebulan tak makan, katakan ada 7 hari tak makan. Umumnya kalau kita tengok binatang, kalau dia tak boleh makan masa 7 hari, dia boleh mati. Dia akan berburu, dia jumpa singa kurus, rimau kurus. Dan masa 7 hari kalau tak jumpa makanan, dia akan mati. Ambil ni, serigala 7 hari lapar. Kita pun letak dalam kandang kambing, berapa ekor dia akan makan kambing? Banyak daripada biasa lah. Biasa makan seekor, makanlah 3 ekor. Seekor serigala makan 3 ekor. Baru habis 6 ekor. Tapi orang yang tamak, dia boleh ambil semua tu. Dia boleh ambil satu kandang. Dengan kandang-kandang dia ambil sekali. Serigala dia tak makan kandang tu, tak ambil kandang. Dia makan kambing. Itu pun ditinggal lah, tulang, bahagian tu dia ditinggal. Ni orang tamak dia ambil belaka. Ni orang tamak. Bagaimana kerosakan yang dibawa. Ya, bila para ulama mereka berhimpun sambil berkongsi nasihat. Ini Fudail bin Iyad, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Karimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kumpul, lalu mereka saling beri nasihat. Antara sifat para ulama bila mereka bertemu, ialah mereka sama ada berkongsi nasihat atau mendengar nasihat. Kalau mereka ni sama level, mereka akan berkongsi nasihat, bincang. Kalau level mereka tak sama, yang bawah akan meminta nasihat dan yang atas memberi nasihat. Itu menjadi tradisi para ulama, para salafus salih. Dia berkumpul lah, Fudail bin Iyad, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Karimah ni satu level ulama. Mereka saling nasihat menasihati. Akhirnya mereka dapat satu konklusi atau satu resolusi tentang apa yang baik, yang perlu kami lakukan, atau disebut afdalul a'mal. Kata mereka afdalul a'mal, afdal amalan 2 perkara. Yang paling baik yang kita nak ada 2 perkara. Yang pertama, al-hilmu 'indal ghadab, bersifat lembut ketika marah. Bila datang marah kita, datang marah ni sifat kita manusia, Allah jadikan. Macam-macam sebab lah kita boleh marah. Sebab kecil sampai sebab besar. Sebab yang diterima sampai sebab tak boleh terima. Tapi marah tu ada. Kadang-kadang kita tengok 2 orang bergaduh, kita marah. Padahal yang bergaduh dia, kita nak marah. Sebab yang kita sokong tu tak menang, nak marah kita. Kadang-kadang kita tengok filem, kita nak marah pada walau ni semua pelakon bayar duit belaka, kita nak marah. Ni kau jumpa kat luar ni, mau kita nak belasah ni. Kawan tu berlakon je jadi jahat, tapi kita marah. Aku tak puas hati nak cari. Saya baca ada seorang pelakon Malaysia, dia ni banyak berlakon, dia cerita jahat. Dia kata, saya bila jumpa orang luar, jumpa saya ludah Elio, ludah depan saya, marahnya ke saya. Padahal saya berlakon je jahat, bukan jahat betul, dapat duit belaka. Tapi itu manusia, dia boleh marah. Walaupun orang tu cuma berlakon sama-sama dia gelak ketawa berlakon. Kita penonton ni marah. Ni kalau jumpa kat luar nak tembak mati. Itu manusia. Maka kata 3 ulama ini, akhlak paling baik sekali bila al-hilmu 'indal ghadab. Dia boleh menjadi penyantun ketika mana dia marah. Boleh jadi penyantun. Maksudnya akan keluar sifat baik dia walaupun dia marah. Dia keluar juga sifat baik. Kita kalau marah ni keluar jahat belakalah daripada mulut, daripada tangan semua. Tapi dia boleh keluar benda baik. Ini orang yang akhlak baik. Sebab tu bila nak uji seseorang, marahkan dia, tengok macam mana. Oh, dia biasa je marah dia, akhlak dia ada. Ini orang baik lah. Yang kedua kata mereka ialah as-sabru 'inda tamak, sabar ketika tamak. Waktu kita nak sesuatu, nak sangat, sabar. Tahan diri kita. Mampu tahan diri kita. Ada, ya kadang-kadang tuan-tuan ada orang, dia nak sesuatu tapi tahu benda tu tak boleh. Wa imma tak boleh dari sudut kemampuan dia tak ada, ataupun kerana hukumnya memang haram. Maka apa dia ajak, dia sabar diri dia. Tak payahlah benda tu tak boleh, dia sabarkan diri dia. Itu kan hak orang. Itu hak orang, dan itu kan dilarang. Misalnya, umpama contoh, seorang ni janda mati suami.
maka dia kena iddah 4 bulan 10 hari. Maka ada seorang lelaki atau dia sendiri nak. Dia tahu kalau meminang masa ni hukumnya haram. Dia tahu kalau dia pergi jumpa perempuan yang, awak kalau dah habis iddah kahwin dengan saya, tak, hukumnya haram dan dia berdosa. Maka dia pun sabar-sabar, ya Allah, kalau jodoh aku, jodoh aku. Macam mana nak buat? Nak ke seseorang dalam keadaan ada satu halangan. Dan orang ni pula bimbang, nanti kan dah habis iddah orang lain dulu dapat. Tapi dia sabar, kalau rezeki saya, maka dia tunggu. Sebab habis sambil duduk depan telefon, tunggu 4 bulan 10 hari depan telefon nak call ni. Yang habis dia pertama call kita. Tapi sabar. Ketika mana kita ada tamak nak benda tu, tetapi ada hukum yang mengajar pada kita. Maka orang yang berjaya tahan ni, maka ini orang mulia. Dan ramai orang tak tahan. Bila dia nak sesuatu, maka dia membelakangi hukum. Orang bertunang contohnya, orang berkapeling contohnya, dia kena sabar. Dia tahu benda ni kalau dia buat maksiat, dosa. Betul lah ni bakar isteri dia, bakar suami. Tapi dia kena jaga tutur bicara dia, pergaulan dia, batasan pergaulan. Oh tak sabar, sabar. Sampai masanya silakan. Tapi pelik dah, bila dapat pula cerita lain pula dia. Dia tak dapat buktikan kerinduan dia sebagaimana sebelum dia kahwin. Dia belum kahwin bukan main bagus. Lepas kahwin dah habis, tak ada dah ayat-ayat tu. Kenapa? Allah hilangkan kemanisan bila dia dah cuba mencerobohi daripada awal lagi. Maksudnya orang yang bercinta, dia kena tahu batasan cinta dia. Dia kena sabar. Ini panggil sabar ketika tamak. Nak dah ni, hak kita dah ni, sabar. Belum lagi, belum halal. Sampai kamu berkahwin, silakan. Baru kenal, baru bercinta, mak ayah pun tak tahu lagi dah. Gerak kanan, kiri, pergi ke hulu, ke hilir. Ini orang tamak pada nafsunya, sehingga dia melanggar perintah Allah SWT. Maka ini kita sebut tentang dua sifat yang mulia. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, bila seorang itu dia tamak, segala-galanya kosong, kulit tanpa isi, semuanya jadi buruk. Bukan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tamak lebih menghilangkan akal daripada arak. Orang kalau minum arak hilang akal. Tapi orang kalau tamak lagi hilang akal, tak ada akal langsung. Maksud tak ada akal, dia tak boleh fikir benda baik buruk lagi. Asal dia nak benda tu. Ini kalau jenis jilat-jilat lah, kalau jenis kipas-kipas lah, dia tak peduli orang pandang dia hina atau sebagainya, kerana sifat tamaknya tadi. Kan itu bila para ulama menyebut tentang bahaya tamak, mereka berdalilkan pada hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyatakan, iyyakum wat tamak fa innahu al-faqrul hadiru. Jauhilah kamu daripada tamak, kerana ia kefakiran yang menunggu. Tamak kita sebab nak kaya, bukan, kefakiran yang tunggu kita. Tamak kita nak suruh kita jadi hebat, mulia, dihormati. Ada kefakiran yang menunggu. Manusia ni ditamak pada dua benda. Yang pertama pada harta, yang kedua pada gelema. Al-malu wasyarafu. Kalau tuan-tuan tengok atas dunia ni, apa benda yang orang nak tamak sangat? Dua benda. Kaya dengan gelema. Dipanggil syaraf. Biar semua orang puji. Hari ni kita nak nilai diri kita, kita tengok akaun kita. Akaun apa? Akaun TikTok. Berapa orang awak punya followers akaun TikTok? 4 orang. Ke tepi 4 orang. Ni berapa? 40,000. Ni orang utama. Tengok pula akaun Facebook. Okey, penuh akaun Facebook 5,000. Ada followers lagi dalam akaun Facebook. Okey, ini orang glamour. Ini pula tengok akaun IG pula berapa? 1 juta akaun. Oh hebat. Ni sekarang di negara barat, nak tengok mula dia orang tunjuk telefon akaun dia. Bukan duit, dia tunjuk. Saya followers saya 2 juta, 3 juta. Oh hebat. Terus sebut Insta famous lah, TikTokers lah, dan lain-lain. Rasulullah SAW dah sebut benda ni. Manusia ni dia akan tamak pada dua benda dalam hidup dia. Pertama harta, yang kedua glamour, popular. Yang tunjuk harta untuk popular, yang tunjuk ni untuk popular. Asyaraf, al-malu wasyarafu, harta dan juga mulia.
Tuan-tuan tengok orang yang nak cari nilai mulia akan dikutuk beramai-ramai oleh orang yang memuliakan dia. Tuan-tuan tengok ni follower juta, dia kena mati pun juta juga. Bertukar sekejap benda tu. Tapi tidak ramai manusia mengambil pengajaran. Yang duk banyak harta, akhirnya Allah halang, Allah jadikan dia tak mampu gunakan harta dia. Kena penyakit kanser. Ada seorang hamba Allah, perempuan kaya. Dia antara terkenal dalam dunia fashion dan sebagainya. Tapi dia kena kanser. Tak sampai umur 40. Botak kepala, kanser. Jet, private jet dia orang guna, rumah dia orang duduk. Dia duduk ulang di hospital. Tunggu mati. Sekarang ni tunggu mati. Dia tak dapat manfaat. Dia ada segala-galanya. Tengok, bila Allah Ta'ala pegang, Allah tak izin guna. Walau dia memiliki, Allah tak izin guna. Awak tak diizinkan duduk rumah ni. Awak kena duduk hospital. Rumah beli juta-juta ni. Cuma diizin duduk di kaki hospital. Ni private jet, kereta semua mewah. Tapi cuma diizinkan naik ambulans. Ni makanan boleh siap macam-macam. Boleh buat syurga makanan. Tapi dia cuma dibenarkan makan ubat dan masuk air dalam badan, menunggu datangnya malaikat maut. Gitu kalau kita faham nilai harta. Sebab itu kita nak keluar daripada nilai tamak tadi. Kerana tamak menjadikan orang alim pun rendah. Jangan kata orang bodoh. Satu hari Ka'ab Al-Ahbar dijumpa dengan Abdullah bin Salam. Dua-dua ini Yahudi yang memeluk Islam. Adapun Abdullah bin Salam, dia peluk Islam zaman Rasulullah dan dia sahabat Nabi. Adapun Ka'ab Al-Ahbar, dia ni tabi'in. Dia memeluk Islam selepas Rasulullah wafat. Atau dia memeluk Islam tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Ni Ka'ab Al-Ahbar. Ni dua orang besar alim Yahudi dalam Islam. Tapi Abdullah bin Salam ni alim lagi. Yahudi yang pertama memeluk Islam di kota Madinah. Bila Rasul sampai ke Madinah, dia antara yang pertama memeluk Islam. Ini Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang hebat yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Ka'ab tanya, Tok Guru nak tanya soalan. Siapakah sebenarnya orang berilmu? Siapa orang paling alim sekali? Maka kata Abdullah bin Salam, yang paling alim sekali ialah orang yang beramal dengan ilmu. Itu orang paling alim. Kita kan nak tahu orang paling alim macam mana. Karang kitab banyak lagi, dijemput dalam seminar, ceramah, masuk TV, keluar TV, kita pun kata alim. Zahirnya ya mungkin mereka ni alim, mungkin. Tapi bila kita bercerita orang alim sebenar, ialah yang beramal dengan ilmu. Dia masuk TV ke, dia tak masuk TV ke, tapi kalau dia jenis beramal dengan ilmu, dia lah paling alim. Sebab ilmu tu, dia sentiasa berbisik pada pemiliknya, bila nak beramal dengan aku, bila nak beramal dengan aku. Dia sentiasa bisik. Tapi bila orang tu sudah diharamkan mendapat keberkatan ilmu, ilmu tak lagi berbisik dengan dia. Akhirnya ilmu banyak tapi beramal tak ada. Lalu kemudian Ka'ab tanya lagi, Tok Guru nak tanya lagi, bagaimana ilmu boleh hilang daripada dada ulama? Bagaimana ilmu boleh hilang? Dan mengaji lama-lama puluh tahun, bagaimana ilmu tu boleh hilang? Maka jawabnya, ilmu hilang bila dia tamak. Bila dia tamak dan mengikut hawa nafsu, dan dia terlalu bergantung pada manusia. Ilmu ni dia boleh hilang bila orang tu tamak. Maka dia akan mudah tinggalkan ilmu. Dan syarihun nafs, dia duk ikut sangat kehendak diri dia. Dan dia sentiasa memohon kehendaknya di sisi manusia. Tak nampak ada Allah, dia tak ngorang je. Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, orang yang macam gini apa jadi dia? Dia akan mengetuk pintu-pintu pemerintah. Bila orang alim jadi tamak, dia akan ketuk pintu-pintu pemerintah dan pintu-pintu manusia. Maka dia mula menghabiskan masanya dengan manusia, bukan lagi dengan Allah. Sebab dia nak keperluan dia, maka orang dia pula habiskan masa dia. Maka kurang munajat dengan Allah, kurang baca Quran dia, kurang pengajian ilmunya, semua kurang. Sebab apa? Kehendaknya terpasak di sisi manusia.
Maka dia tak tahu lagi nilai ilmu, nilai ibadat, nilai tausiat, nilai nasihat korang tak ada dah. Sebab itu kita tengok ada orang alim, maka dia tak lagi berperanan dan berfungsi. Dan ini termasuk dalam salah satu makna yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu matinya ulama'. Yang ini matinya fungsi. Tak orang nama engineer tapi tak jadi engineer, nama doktor tapi tak merawat orang, maka buat apa dia dok belajar puluhan tahun? Dan namanya orang alim tapi dia tak mendidik manusia, dia tak bimbing manusia, dia tak fikir macam mana saya nak islahkan manusia. Yang dok fikir macam mana saya nak puaskan diri saya. Orang bila Allah beri agama, kalau dia nampak dunia itu lebih utama, maka Allah hina dia. Kita sesudah Allah beri agama pada kita, kita tahu halal haram, dosa pahala, dan kita patut menjadi penyeru pada manusia. Tiba-tiba kita nampak dunia lebih utama, kita stop menasihati orang, kita stop memperingati orang lain, maka Allah akan hina kita. Ya, bukan kita maksudkan orang agama yang belajar agama kena jadi ustaz je lah, ustaz tak boleh jadi bisnes dan sebagainya. Bukan. Maksudnya, kalau dia dah faham agama, tak kira dia kerja apa pun, dia engineer, kerja arkitek, dia tetap melihat yang haram, dia akan ingkar. Dia akan melihat benda tak elok, dia akan ingkar. Siapa pun dia. Maksudnya dia ada peranan. Kalau pun dia tak boleh ceramah di meja kuliah, dia boleh cakap dengan kawan-kawan dia, ya awak jangan ni riba, berdosa tu. Dia ada ilmu. Ini Allah Ta'ala murka. Maksudnya berperanan. Dan tak semua orang alim berperanan di meja kuliah. Kan itu bukanlah satu-satu jalan untuk menasihati manusia. Ada orang alim lain, dia mungkin tak berada di meja kuliah, tapi dia berada di bawah masyarakat, dididik. Barangkali dididik anaknya. Ilmu dia tadi didik anak, sehingga anak dia Masya Allah semuanya baik, berguna. Barangkali dididik kawan-kawan dia, barangkali didik pekerja-pekerja dia, sehingga pekerjanya seorang pun yang tak solat, seorang pun yang tak ada yang mengabaikan solat, menaikkan solat. Ini orang faham agama. Bukan kita boleh sebut jalan tugas agama duduk meja kuliah. Ustaz tak duduk meja kuliah, tak ada peranang tu. Tak, dia peranang ialah secara jujur dia dengan Allah, bukan dia dengan mata-mata masyarakat. Kalaupun saya katakan ustaz tadi tak di meja kuliah, tak di peti ataupun di kaca TV, tapi dia memang berperanan. Kalau dia tokek dengan pekerja dia, dengan keluarga dia, dengan kawan dia, dengan siapa pun yang damping dia, dia mesti menasihati orang. Maka ini orang berperanan, ini beramal dengan ini. Tapi bila mana dia ada sifat tamak, dia tak peduli lagi tentang kemurkaan Allah, dia takut manusia dan kemurkaannya, maka tamak ini menghilangkan ilmunya. Maka dia akan memula mengetuk pintu-pintu manusia. Mula dia nak mengambil harta orang lain dengan mudah. Mula dia tidak meletakkan cintanya pada akhirat. Sebab itu bila ada seorang sahabat Rasulullah, namanya Hakim bin Hizam, dia sentiasa datang jumpa Rasulullah, minta, ya Rasulullah aku nak banyak ni. Nabi bagi. Datang lagi, nak banyak ni pula. Nabi bagi. Datang lagi, saya nak ni pula. Nabi kata, wahai Hakim, memang harta ni sedap tengok, sedap pegang, tetapi siapa yang mengambilnya tanpa tamak, Allah berkatinya. Tapi siapa yang ambil dengan tamak, maka Allah tak akan berkati dia. Dia seumpama orang makan yang tak kenyang. Tetapi kita ni kalau ambil harta, kumpul harta, kita ada peraturan. Kalau tuan-tuan tengok orang kerja kan, dia ada office hour dia. Pukul apa masuk? 8, pukul 5. Itu peraturan. Lepas tu dia ada hari cuti, dia hari sekian-sekian. Demikian kita dalam peraturan dunia, kita ada peraturan. Waktu semayang-semayang lah. Duk tamak lagi, nak cari juga. Waktu patut kita buat benda tu, buat. Perintah Allah ada. Allah Ta'ala tak larang kita kerja. Kerjalah. Tapi kerja kita tidak boleh mengganggu urusan kita dengan Allah. Itu para sahabat, mereka semua kerja. Siapa tak kerja akan ditegur supaya bekerja. Tapi bila sampai waktu solat, mereka penuh di masjid dan di surau. Yang tak mampu di masjid surau, mereka semayang tempat mereka bekerja. Ada sahabat-sahabat tak mampu nak pergi masjid kerana jauh dan sebagainya, mereka solat tempat mereka. Yang penting datang azan, mereka solat di situ. Solat kat pejabat ke, solat tempat kerja. Ini orang tidak tamak. Kerana dia tahu membahagikan waktu. Dia tahu kalaupun dia ambil hak dia. Ni kalau dia claim benda dia tak buat,
maka dia tamak. Itu bukan hak dia. Kalau sekiranya dia bekerja pada waktu yang patut dia mentaati Allah, maka dia juga tamak. Dia tidak percaya pada rezeki yang Allah nak beri pada dia. Kerana orang tamak ni tak percaya pada takdir, dia percaya pada diri dia. Kan tamak dia ada satu sifat, dia tak percaya pada semua orang, dia cuma percaya diri dia. Maka itulah yang memusnahkan dia, sehingga dia dibenci. Kemudian kata Syekh, bila seorang mampu menangani tamak, maka ketika itulah benar cintanya kepada Allah. Bila benar cintanya kepada Allah, maka dia tak akan pandang lagi makhluk, melainkan Allah SWT. Pada pandangannya paling besar ialah Allah, tidak dunia, tidak juga akhirat. Baik, kita tengok manusia ni, dia ada peringkat mereka. Ada golongan yang cintakan dunia, lalu terperangkap dan binasa. Ada golongan yang cintakan akhirat, syurga. Ia golongan yang berjaya. Tapi dia tidak berada pada tingkat yang atas sekali, yang mencintai Allah. Saat kau cinta akhirat, tak cinta Allah? Ya. Tapi dia tidak berpusat pada Allah. Tidak berpusat. Yang ni cinta pada Allah dengan maksud dia hanya ingin melihat Allah, mendampingi Allah. Tiada bicaranya tentang syurga, tiada bicaranya tentang neraka, melainkan tentang Allah. Ini disebut dalam hadis, man ahabba liqa Allah, siapa nak jumpa Allah. Contoh macam kita pergi raya rumah orang lah. Ada orang pergi raya rumah orang ni sebab nak tengok rumah tuan rumah, besar rumah dia, 8 tingkat. Kita nak tengok tuan, dia tak nak tengok sangat rumah. Ada orang beraya nak tengok kereta tuan rumah, kereta dia lawa. Tapi dia pergi beraya, baguslah, dia jemput. Ada yang beraya nak tengok anak tuan rumah, anak dia sahab, pergi cari anak, mana anak dia. Ada yang pergi beraya nak tengok bibik ni berkenal, bibik. Ada yang beraya nak tengok, nak jumpa tuan rumah dia, tuan owner dia, yang milik semua benda tu, kereta, rumah, bibik, anak dia. Yang ni yang tujuannya paling besar sekali, tuan rumah. Maka bila datang, dia akan bermesra dengan tuan rumah. Mana tuan rumah? Tak tengok makanan ni, makanan ke benda ke, tuan rumah ni nak. Dia jumpa dia seronok, dia peluk dia sekian. Itu perumpamaan dia. Ya, semuanya mulia sebab sudah dijemput. Semuanya mulia, semuanya akan jumpa dengan tuan rumah. Tapi tak sama dengan orang yang merindui bertemu tuan rumah. Lain. Pun sampai diabaikan makan minum, nak cari tuan rumah dulu mana. Ada orang tak masuk, ada makanan berasal dulu lah. Tuan rumah cerita kemudian, kenyang nak balik wassalam. Itu perumpamaan. Walaupun kita tak banding bertemu Allah sebegitu, perumpamaan. Supaya kita dapat bezakan orang yang memang nak bercinta dengan Allah, berada pada satu tahap yang tertentu. Ini disebut golongan arifin, orang-orang yang arif, yang kenal Allah SWT. Kemudian Syekh kata, guna akal kamu, pakailah akal kamu. Kamu tak ada apa. Kerana kebanyakan kita suka orang yang bijak bicara, pandai bicara, walaupun kosong hubungan dengan Tuhan. Baik, kata Syekh Abdul Qadir gini, tadi disebut tentang tamak. Dan punca tamaklah yang menjadikan manusia akan menjadi hamba pada manusia. Sebab kata para ulama, hamba tu ada 3. Pertama, hamba biasa, tu yang kita hamba. Yang kedua, hamba syahwat. Yang ketiga, hamba nafsu. Maaf, yang pertama hamba yang dimiliki, yang kedua hamba syahwat, yang ketiga hamba tamak. Ini 3 pembahagian hamba. Yang teruk sekali hamba tamak ni. Hamba tamak kita dah sebut dia tak ada akal. Sebagaimana kata Senadi radhiyallahu ta'ala anhu, arak menghilangkan akal, tetapi tamak terus menidakkan akal. Tamak lebih bahaya pada arak, dia sebut hilangkan akal. Maka bila dia tamak, dia akan menjadi manusia matlamat. Tapi bila dia tanda orang tu tak tamak, Allah matlamat. Allah matlamat, cinta Allah matlamat. Maka Syekh Abdul Qadir pergi kepada, kita katakan sebagai nasihat umum. Baik, sekarang gunakan. Allah beri kita satu alat untuk kita mencapai semua darjat itu, akal. Fikirlah nak jadi yang mana. Dalam Quran pun Allah cerita macam-macam kaum, baik yang berjaya, baik yang
derita, sengsara, supaya akal kita fikir nak jadi macam mana. Sebab itu banyak ayat, takbir ayat di akhir dengan la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allahum yatafakkaru. Mudah-mudahan mereka berakal, mereka berfikir, mereka ambil pengajaran mereka sekian-sekian. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah iktibar wahai orang yang ada mata. Fa'tabiru, ambillah pengajaran wahai orang yang ada hati. Maka Syekh pun sebut, orang ada akal, cuba fikir. Memanglah cenderung kita kepada orang yang bijak bicara, peta bicara. Itu cenderung, siapa pun. Orang nak lantik pemimpin, cara yang peta berbicara. Oh, dia ceramah sedap, langkah dia. Orang nak coaching, cari yang bagi coaching tadi bijak bicara, bukan tergagak-gagak. Tak mungkin. Kita tak jumpa lagi coaching gagak-gagak. Jadi orang pun tak mungkin ikut dia. Memang coaching ni lancar cara bercakap, berpantun, bermadah, bermacam-macam dia ngaruh, dia menyihirkan semua penonton dia. Dia suruh buat. Baik, itu kebiasaan kita. Akal kita cuba guna elok. Memang kecenderungan kita nak orang bijak bicara, peta bicara, hikmah bicara. Tapi perlu kita tahu, orang ini cuma menjerit di pintu-pintu dunia. Carilah orang yang boleh mendorong kamu. Mereka ini memanggil kamu masuk pintu akhirat, masuk pintu bertemu dengan Allah. Cari mereka ini. Jadi bila kita nak nilai seorang, bukan kita nilai peta cakap, oh dia ni pandai ceramah, dengar. Tetapi kita lihat apakah atau di manakah dia nak bawa kita. Dia nak bawa kita ke akhirat, dia nak bawa kita jumpa Allah Ta'ala. Benar-benar orang ni, dia menyeru di pintu Tuhan. Dia menyeru di pintu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah yang lebih baik seruannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dia ni tuan-tuan benar-benar menyeru manusia pada Allah tanpa kepentingan diri dia. In ajriya illa 'ala Allah, kalaupun aku dapat balasan di sisi Allah. Maka kita akan melihat keikhlasannya dalam memanggil kita masuk ke pintu Tuhan, mendekati pintu Allah lalu memasukinya, dan dia terus menerus mendekatkan dirinya pada Allah sehingga Allah tunjuk tanda-tanda penerimaan Allah pada dia. Kita nak cari orang yang ajak kita benar-benar pintu Allah, ikhlas. Satu. Yang kedua, kita akan tengok orang yang menyeru kita ini, Allah akan tunjuk alamat keikhlasannya. Allah akan tunjuk alamat penerimaannya. Bukan sekadar doa mustajabnya. Bukan kita nampak mereka sebagai pohon rindang yang kita boleh berteduh. Bukan kita nampak mereka seperti perisai daripada setiap rejaman musuh. Bukan mereka seumpama rumah yang merehatkan kita untuk berehat di dalamnya. Bukan mereka umpama sumber air yang menghilangkan kehausan kita. Bukan mereka bagaikan hidangan yang mengenyangkan keperluan kita. Allah tunjuk mereka ini memenuhi keperluan kita. Tengok mereka, oh kamu ni macam umpama aliran air yang menghilangkan haus kami. Umpama makanan yang kenyangkan kami. Bukan umpama bunga-bungaan yang menjadikan pandangan kami sentiasa indah. Umpama pohon yang rindang yang kami boleh berteduh dan berehat. Itulah perumpamaan orang yang Allah Ta'ala terima. Sebab itu kata para sahabat kami, bila kami takutkan sesuatu, kami berlindung belakang Rasulullah. Walau sahabat ni gagah belaka dah. Bila datang keguruan takut, kami akan berlindung belakang Nabi SAW. Ni bila ada masalah, datang jumpa Nabi SAW. Minta doa Nabi SAW. Kenapa Allah tunjuk ini makhluk Allah yang hebat yang diterima. Dan demikian Allah Ta'ala jadikan setiap zaman kalangan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala tunjuk penerimaannya. Sehingga siapa pun yang mendekatinya, maka dia akan tenang. Sebab orang ni sudah pun masuk dalam pintu Allah. Dah masuk dah dia. Mereka sudah berada dalam rahmat dan redha Allah. Sehingga kita kalau duduk dengan mereka sebagaimana disifatkan hal mereka, bila mereka bercakap, bertambah ilmu kita. Bila mereka beramal, menambahkan ingatan kita pada akhirat. Dan bila kita melihat wajah mereka, mengingatkan kita pada Allah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai khairul julasa, sebaik-baik teman untuk kita duduk. Duduk je dengan dia, ilmu kita mesti bertambah.
Duduk dengan dia, kita tengok dia, kita nampak Allah, kebesaran Allah, rindu kita. Tengok amalan dia, mengingatkan kita tentang bekalan akhirat. Tak terkalah amalan dia. Tak pernah kita tengok dia bosan buat. Tak pernah kita nampak dia lemah buat. Dia seperti macam satu benda yang saya katakan konsisten. Pada kita, kalau sebut kedai masak paling hebat, dia bukan sekadar makanan dia sedap, dia konsisten makanan dia. Ni 30 tahun kita makan kedai tu, konsisten, sama je. Tak ada hari ni masing, esok blok mani, tak, dia sama. Kan dia benar-benar pakar. Ada setengah kedai kita pergi hari ni, Allah masing sangat. Esok Allah pula tawa pula. Lusa sedap sangat pula. Tulak macam hapak pula. Lusa basi pula. Dia tak konsisten. Macam kita tengok isteri kita masak, okey, pandai. Suami pandai tak masak? Pandai sekali, mah pandai, cuba dia masak tiap hari. Suami saya pandai masak, dia masak sedap. Berapa kali masak? Dia masak setahun sekali hari raya. Okay, suruh dia masak tiap hari. Kalau konsisten memang dia pandai masak. Hari tu nasib baik dia campur tu betul. Ada hari bila suruh masak tiap hari, emosi dah berubah, campur dia dah tak betul, salah. Tanya orang yang betul-betul masak, emosi dia macam mana pun sama masakan dia. Dia menangis ke, dia marah ke, dia gembira ke, dia tengok susah, masak dia sama. Kenapa tak berubah? Sama. Bukankah awak ni masak dalam keadaan awak sedih? Ataupun masak ni ketika awak tengah marah? Kenapa sama? Itulah dia orang yang hebat. Dia tak berubah. Sama juga kita tengok orang yang Allah Ta'ala terima. Sakit dia ibadat sama. Sihat dia pun ibadat sama. Miskin dia ibadat sama. Kaya dia ibadat sama. Depan orang pun sama, belakang orang pun sama. Kenapa dia tak berubah? Kerana dia diterima oleh Allah. Orang yang bila mana diterima oleh Allah, tidak ada yang boleh ubah dia. Tak ada. Kalaupun dia naik jadi raja, sama dia. Naik jadi menteri, sama. Kadang-kadang kita dapat tengok satu je. Kalau orang ni bajunya tak berubah, dia orang yang sama. Kalau kita tengok ada orang bajunya tak berubah, dia pakai baju tu, dia naik pangkat apa, betul lah baju dia, maka kita tahu dia tak pernah berubah. Sebagaimana baju tak berubah. Yang setengah kita kan cepat berubah baju kita ni. Walaupun baju tu nampak zahir je, penampilan zahir. Tapi kita tengok orang yang bajunya cepat berubah. Dia jumpa orang ni baju lain, ni orang baju lain, ni baju lain, dia akan berubah. Dia jumpa pemain bola pula, seluar pendek pula dia berubah. Jumpa Tok Imam, jumpa panjang pada Tok Imam. Dia berubah-ubah. Kita orang ni jenis pragmatism, dia ikut cuaca. Ada orang kita tengok dia tak berubah. Kalau pakaian dia gitu-gitulah. Jumpa menteri macam gitu, dia jumpa raja pun macam gitu, dia seorang pun macam gitu. Kenapa? Dia orang yang takkan diubah oleh sesiapa. Sebab dia telah tunjuk tanda penerimaan. Penerimaan di sisi Allah SWT. Sebab itu bila satu hari Umar kata hantar sahabat ataupun hantar wakil beliau ke Azerbaijan. Azerbaijan ni dah masuk Islam pada zaman Umar Khattab lagi. Ni sejarah Azerbaijan hebat pada kita. Maka Umar Khattab hantar untuk menjadi wakil kerajaan Islam di Azerbaijan. Dan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Maka antara nasihat Umar Al-Khattab, jangan kamu memakai pakaian mereka, kekal pakaian kamu. Jangan duk pakai pakaian orang lain. Pakaian kamu pakai kat Madinah, itulah pakaian kamu ketika di Azerbaijan. Jaga pakaian. Jangan terpengaruh dengan pakaian orang lain. Jangan terpengaruh. Iyyakum wa zayyil musyrikin. Jauhilah kamu daripada pakaian orang kafir. Kerana pakaian kamu ni sudah tunjukkan keislaman, cukup. Lazimi pakaian ini. Jangan kata, oh ni trending lah, trending. Dan kita tak lah kata trending tu haram. Bagaimana dia tak menyalahi syarak lah. Tapi orang yang ada jati diri, maka dia kekal. Kalau tuan-tuan tengok jenis zaman seluar besar, dia pakai seluar besar. Zaman seluar kecil pula. Dia trending, dia orang yang tidak konsisten dalam agama dia. Tapi orang konsisten, dari zaman dulu sampai sekarang itulah pakaiannya. Maka oleh sebab itu bila kita sebut tanda-tanda Allah Ta'ala terima, dapat dilihat bahawa tiada perubahan berlaku pada dirinya. Orang ni kalau dia beri kuasa, sama. Kalau dia tak ada kuasa, sama. Kalau dia sihat, sama. Sakit, sama. Sibuk, sama. Dia tidak pernah ubah
nilai ibadatnya di hadapan Allah. Dia musafir pun sama, dia duduk menempat pun sama. Maka orang yang diterima oleh Allah inilah kita nak damping dia, kerana mereka sentiasa menjerit di pintu Allah dengan maksud merayu untuk sentiasa dekat dengan Allah, sehingga Allah buka pintu Allah padanya, nampak rahmat. Jadi kita nak jadikan orang ini sebagai pemberi syafaat kita, orang ini sebagai pembimbing kita, orang ini pemberi nasihat kita. Sebab dia tak akan beri nasihat melainkan sesuatu yang berguna untuk kita. Dia bukan jadi nasihat terabur macam tu. Dia nasihat tu memang spesifik pada kita. Sebab tu menjadi tradisi kebiasaan ulama minta nasihat secara peribadi, kerana mereka tahu orang yang benar dengan Allah dia akan beri nasihat yang spesifik. Maksudnya kena dengan kita. Apa yang jadi keperluan kita, itulah yang dinasihatinya. Umpama seorang yang dia ternak binatang, dia tahu ayam makan apa, ikan makan apa, ni lembu, kambing makan apa, jadi dia bagi sama. Ikan pun dia bagi makan rumput, lembu pun makan rumput. Dia nampak sama tak? Dia akan nampak beza. Dia pun nampak ni sukatan ni banyak ni, yang ni banyak ni. Bila dia bagi makan gajah banyak ni, tahu gajah ni paling kurang 200 kilo. Kalau dia bagi makan harimau banyak ni, singa banyak ni, buaya banyak ni, dia dah tahu. Sebab dia benar-benar orang alim. Jadi orang alim sebenar, tuan-tuan, bila dia beri nasihat, dia spesifik pada kita, supaya kita dapat beramal dengan mudah. Dia tak akan beri satu rawak secara rawak, sehingga nasihat tu tak berguna pada kita. Memang dia nasihat baik, tapi bukan untuk kegunaan saya. Ya, kita bujang, dia nasihat cara orang kahwin, tak guna. Kita pula kahwin, dia nasihat cara orang bujang, tak kena. Kita ada anak ramai, dia nasihat macam kita tak ada anak, tak kena. Setiap nasihatnya kena dengan kita. Sebab itu mereka mengenali kita dan mengenali keperluan kita, kerana Allah yang memperkenalkan kita semua kepada mereka. Maka ini di antara orang yang tanda penerimaan. Tapi orang yang diterima oleh Allah, apa yang menjadi kemuliaannya, dia tak ada sifat tamak. Tapi kalau tamak, sebab tajuknya tamak, kalau tamak maka tak ada apa yang dia dapat kebaikan. Walaupun tamak ini ialah sifat fitrah manusia. Kata ulama, ketika mana Allah Ta'ala ciptakan Adam, Allah masukkan padanya 3 sifat yang diwarisi oleh keturunan dia sampai hari kiamat. Yang pertama ialah al-hirs, kesungguhan untuk memiliki sesuatu. Al-hirs, maksud kita ada niat nak milik. Siapa pun orang dia nak milik, dia nak ada benda dia milik. Al-hirs. Yang kedua ialah sifat hasad. Siapa pun orang, saya ke tuan-tuan, ada hasad. Sifat ini fitrah kita, hasad ada. Kita macam tak selesa lah tengok orang lebih pada kita. Kadang-kadang kita tengok orang lain tidur banyak pada kita pun kita dengki. Apa dia dapat mudah je tidur, Ustaz? Saya payah tu saya dengki ke suami saya. Suami saya Ustaz bukan kat kuliah Ustaz je tidur, kat rumah letak kepala tidur, tu saya dengki kat dia ni, marah. Hasad. Dan yang ketiga ialah sifat tamak. Tetapi orang alim, dia berjaya menyembunyikannya. Orang jahil, dia akan menzahirkannya. Ya, orang kalau tu alim, dia ada tamak tapi dia boleh sembunyikan, sehingga tak nampak pun dia tamak. Dia hasad, tak nampak pun dia hasad, disembunyikan. Maksudnya dia berjaya mengawalnya, dia kontrol. Ada tak hasad? Ada, Ustaz. Kita tengok anak orang lain berjaya, orang lain ada hasad, tapi ialah rezeki masing-masing. Kita dengan mudah dapat pujuk rezeki masing-masing. Kita pun hasad kawan kita, mudahnya dia kahwin. Masuk ni Ustaz dah kali keempat kahwin, Ustaz. Cepat. Saya tak jumpa-jumpa jodoh, dah habis bunga dah mandi, Ustaz. Datang hasad dia, padahal member tu bukan lawa sangat, gigi tak ada pakai palsu, boleh dia cepat berkenan. Kita gigi original, tapi kita pujuk dengan mudah, dah bukan jodoh lagi. Allah nak beri jodoh terbaik. Ini orang ni, dia datang tamak nak benda tu, nak benda ni, nak tamak, tapi dia orang ni, ya, belum rezeki, sabar. Yang kita sebut tadi, sabar. Kita kata tamak, sabar. Kalau hak kamu tak ke mana, datang tamak nak rumah ni, nak tanah ni, nak kereta ni, nak datang tamak dia. Tapi kerana dia orang alim, dia tahu kontrol. Datang pula sifat al-hirs, keinginan memiliki sesuatu. Hirs, nak simpang tu, nak simpang ni. Itu barang nastor kita banyak barang nastor.
Orang alim dia tahu, dia tidak selalu ikut apa yang dia nak. Dia tak ikut selalu. Nak benda tu ambil, ya. Dia tahu perlu tak perlu dia. Kenapa dia perlu, kenapa dia tak perlu. Tapi kalau orang jahil, dia tunjuk terang-terang hasad dia. Oh, terang-terang. Depan kita dia empah pintu, tunjuk terang-terang. Depan orang lain dia tunjuk wajah dia, tak puas hati. Ini kerana dia bodoh. Bila orang bodoh, dia tak boleh kawal sifat ini. Mereka dizahirkan. Sehingga orang terang-terang tahu dia ni orang asyik. Saya rasa dia ni deki kat saya. Terang-terang nampak. Terang-terang nampak. Kan itu jadilah orang alim. Kita katakan memang kita ada sifat kekurangan, tapi belajar sembunyikan dan belajar kawal. Sifat ini tak mungkin untuk kita zerokan, kerana ini fitrah kita. Marah, tak ada marah, bohong, kita ada. Tapi belajarlah untuk kawal. Tamak, tak ada tamak sah, bohong, ada. Belajarlah kawal. Belajarlah sembunyi tamak tu. Jangan tunjuk hina sangat. Pantang member kita ada pangkat pun meluru pergi. Janganlah hina. Slow-slow lah. Kawal. Saat kawan saya 2 orang menteri, 4 orang esko, 5 orang begini, itulah. Kawan kita semua dia ni minta projek ni baru tak dapat ni. Belajar sabar. Kita jumpa dia kekal sebagai kawan. Jangan mentang-mentang kawan kita pangkat sikit, minta projek lagi. Sabar. Orang cerdik, dia pandai sabar. Dan kalau rezeki kita, dia ingat ke kita lah, bagi projek ni lah, dia ni baik. Itu rezeki kita lah. Tapi kalau bukan rezeki kita, kita pun tak kisah. Tak ada pula kita nak ungkit kau ni kawan, tak kerti tolong kawan. Tak ungkit kita. Kita tahu kalau dia nak tolong, alhamdulillah. Tak nak tolong, kita okey. Kita tetap sahabat dia. Kita tidak mau membebankan dia. Hanya dengan jawatan dia, kita nak semua benda. Tak nak. Kalau dia nak beri, tanpa penyalahan syarak, kita terima. Maka ini bagaimana orang alim. Yang saya katakan memanglah sifat negatif itu ada pada kita manusia. Saya ada, tuan-tuan ada. Tapi bila kita orang berilmu, kita tahu nak kontrol, kita tahu nak kawal. Kita pun nak maki, ada. Semua orang nak maki orang. Kita pun kawal. Kita pilih kalimah-kalimah yang tertentu. Waktu tertentu. Nilai tertentu. Nak keluar juga perkataan, dia bagi bodoh sekarang ni geram. Ni keluar bodoh ni baru sepuas hati, baru boleh makan. Tidak macam lekat ni. Ada, tapi kita tahulah nak guna waktu mana. Sesuai untuk kita gunakan. Maka ini orang alim. Kita tidak menafikan bahawa sifat kekurangan ada dalam kita. Kita tak pernah nafi. Kerana Allah jadikan fitrah kita. Ataupun kita katakan kelemahan kita. Tetapi ilmu yang kita belajar dapat mengawal semua. Kerana itu kita setiap hari diajar. Sebagaimana Allah Ta'ala suruh, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Tambah ilmu berarti tambahkan penguasaan diriku penguasaanku terhadap diriku sendiri. Kerana orang yang berilmu sebenar, dia dapat kuasai diri dia. Tujuan kita berilmu untuk kuasai diri kita. Tangan ni jangan buat, melainkan kita yang suruh dia buat, maka dia buat. Bukan nafsu suruh. Bukan nafsu yang suruh. Kita boleh kawal diri. Yamliku nafsahu, dia mengawal dirinya, kata Nabi SAW. Itu fungsi ilmu. Dengan berilmu, makin tinggi ilmu, makin kuat kawalan kita pada diri kita. Macam mana kita boleh tahan kencing dan berak. Kita tahu kita jangan berak melainkan pada tempatnya. Jangan setiap kali nak berak je ke mana-mana. Bukan begitu. Kita dapat menahan. Nak kencing, kita tahu nak kencing kat mana. Bukan rasa je nak kencing. Kenapa awak kencing? Habis saya rasa nak kencing, saya kencing lah. Tak masjid ke kat surau duri apa. Ini orang yang bodoh. Orang alim, dia mungkin nak berak, mungkin nak kencing, tapi dia tahan sehingga sampai tempatnya, maka dia buangnya dengan mulia. Sampai waktunya, maka dia menghindarkan darinya dengan mulia. Begitu bagaimana sifat-sifat buruk ditangani oleh orang alim, dengan menyembunyikannya, dengan mengawalnya, dengan merawatnya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.